Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Jurgen Klopp semakin bimbang dengan tahap kecederaan pemainnya. Pengurus pasukan Liverpool, Jurgen Klopp, semakin berasa bimbang dengan situasi kecederaan pemainnya selepas kemenangan mendebarkan 4-3 mereka ke atas pasukan Fulham di Anfield 2 hari yang lalu. Joel Matip yang terpaksa dikeluarkan pada minit ke-69 untuk digantikan oleh Ibrahima Konate berkemungkinan besar mengalami kecederaan yang agak serius. Masih belum dapat disahkan lagi tahap kecederaan yang dialami oleh Matip pada ketika ini, tetapi dengan keadaan Konate yang juga baru pulih daripada kecederaan memberikan sedikit kebimbangan kepada Klopp. Kadar kecergasan pemain pertahanan antarabangsa Perancis itu juga berada dalam meragukan, tambah lagi dengan jadual perlawanan yang bertambah padat pada ketika ini. Klopp masih lagi mempunyai opsi di bahagian pertahanan dengan dua lagi bintangnya, iaitu Joe Gomez dan juga Jarek Kouansah, dilihat berada dalam prestasi yang agak baik pada ketika ini. Liverpool juga sedang dalam perancangan untuk membawa masuk dua pemain pertahanan, iaitu Gonzalo Inacio daripada Sporting CP serta Antonio Silva daripada pasukan Benfica pada Januari nanti bagi menyelesaikan masalah ini. Manchester City didenda akibat tindakan pemain mereka sendiri. Manchester City akhirnya dikenakan tindakan oleh FA Inggeris selepas tindakan mereka mengerumuni pengadil perlawanan semasa mereka seri 3-3 dengan pasukan Spurs pada 2 hari yang lalu. Pelbagai kontroversi telah berlaku di sepanjang 90 minit masa perlawanan tersebut dan beberapa keputusan di atas padang telah menyebabkan sebilangan pemain pasukan Man City hilang sabar. Pihak FA Inggeris pula beranggapan yang para pemain harus bertindak dengan cara yang betul, bukannya melakukan provokasi melampau terhadap pengadil perlawanan. City dikenakan tindakan di bawah Undang-Undang FA 20.1 di mana pemain seharusnya tidak berkelakuan seperti itu semasa di atas padang. Denda yang bakal dikenakan terhadap City masih lagi belum dapat dijelaskan, tetapi City sudah pasti akan cuba mendapatkan kembali keadilan buat pasukan mereka. Erling Haaland berdepan tindakan pergantungan oleh FA Inggeris. Penyerang pasukan Manchester City, Erling Haaland, berdepan dengan hukuman keras iaitu pergantungan perlawanan selepas tindakannya menjerit terhadap pengadil perlawanan ketika mereka menentang pasukan Spurs iaitu Simon Hooper. Situasi itu bertambah buruk apabila Haaland mengambil langkah untuk mengkritik tindakan pengadil itu secara terang-terangan menerusi laman media sosial rasmi milik peribadinya. Pemain pertahanan Liverpool, Virgil van Dijk, telah berdepan dengan hukuman pergantungan selepas tindakan yang sama dilakukannya ketika awal musim yang lalu. Tindakan yang sama dilihat akan dikenakan terhadap penyerang pasukan Man City itu yang secara jelas mengutuk kejadian tersebut. Van Dijk pula telah dikenakan hukuman pergantungan sebanyak 1 perlawanan di atas kesalahan menggunakan perkataan yang menghina dan juga kesat terhadap pengadil perlawanan semasa dia dilainkan kad merah ketika Liverpool menang 2-1 ke atas pasukan Newcastle pada bulan September yang lalu. Siasatan bagaimanapun akan dilakukan terlebih dahulu dan hukuman akan dikenakan selepas pemain tersebut didapati benar-benar bersalah. Joe Felix menjelaskan mengapa dia meraihkan jaringannya semasa menentang pasukannya sendiri. Joe Felix memperjelaskan tindakannya meraihkan jaringan kemenangan Barcelona yang dilakukannya semasa menentang pasukannya sendiri iaitu pasukan Atletico Madrid adalah tindakan yang spontan. Ianya tidak bermaksud untuk memberikan provokasi kepada pasukannya itu, sedangkan dia hanya dipinjamkan kepada Barcelona sepanjang musim ini. Felix memberitahu yang dia berasa begitu lega dengan jaringan tersebut selepas apa yang telah dia lalui sepanjang musim lalu. Dia juga mengatakan perbuatan itu bukanlah bermakna dia tidak menghormati pasukannya itu, tetapi untuk siapa yang rapat dengannya sudah pasti mereka tahu mengapa dia lakukan perkara tersebut. Pengurus pasukan Barcelona iaitu Xavi juga memuji tindakan dan impak yang diberikan oleh Felix dalam perlawanan tersebut. Tentang aksi meraihkan gol itu adalah hak pribadinya. Dia hanya pengurus hanya menilai prestasi dan impak yang diberikan oleh Felix di atas padang sahaja. Van Dijk tidak gembira dengan Trent Alexander-Arnold. Pemain pertahanan Liverpool, Trent Alexander-Arnold, mendedahkan dan kapten pasukan iaitu Virgil van Dijk tidak gembira dengan cara dia meraihkan jaringan kemenangan mereka dalam perlawanan itu. Dia mengetahuinya selepas bertanya kepada kapten pasukannya itu, di mana cara dia melakukan islah itu agak bahaya. Van Dijk sendiri pernah mengalami luka yang agak dalam ketika pertama kali meraihkan gol dengan cara seperti itu. Mereka perlu kekalkan fizikal mereka dalam keadaan yang terbaik, dan jika perkara tidak diingini berlaku ketika aksi seperti itu dilakukan, ianya sudah pasti sangat mengecewakan. Trent juga berkata itu sebab mengapa dia meraihkan jaringan kemenangan dengan cara lama seperti yang sering dilakukan oleh legenda Jerman, Jurgen Klinsmann. Itu sudah cukup menggambarkan betapa pentingnya gol tersebut, dan 3 mata yang diperoleh mereka pada malam itu sudah pasti cukup untuk terus memberikan tekanan terhadap pendahulu liga pada ketika ini, iaitu pasukan Arsenal. Mauricio Pochettino mahukan Enzo Fernandez terus bina keyakinan diri selepas menang ke atas pasukan Brighton.
Pengurus pasukan Chelsea, Mauricio Pochettino, mahu pemain kuncinya iaitu Enzo Fernandez terus membina keyakinan yang lebih mendalam lagi selepas kemenangan mereka terhadap pasukan Brighton pada hujung minggu yang lalu. Enzo yang baru berusia 22 tahun telah meledak 2 gol dalam perlawanan tersebut dan Pochettino percaya yang pemain itu kini sudah berada dalam tahap prestasi terbaiknya. Ini merupakan kemenangan pertama mereka selepas 6 kali pertemuan dengan pasukan kedalang Roberto De Zerbi. Dengan Enzo yang dibawa masuk daripada Benfica pada nilai 107 juta pound, berjaya melakukan jaringan pertamanya selepas 31 permainan. Pochettino juga berharap ini akan menjadi titik kebangkitan pasukannya untuk terus bangkit memperbaiki kedudukan dalam Liga, di mana mereka kini sedang berada di tempat ke-10 dengan mengumpul 19 mata, hasil daripada 5 kemenangan dan 4 seri. Mikel Arteta tetap mahu simpan Aaron Ramsdale. Mikel Arteta juga merupakan bos pasukan Arsenal, menegaskan yang dia masih memerlukan khidmat bekas penjaga gol utamanya itu, iaitu Aaron Ramsdale. Dia memberitahu yang Ramsdale masih berada di bawah perancangannya, tetapi tidak menolak sebarang kemungkinan untuk penjaga gol tersebut keluar pada bulan Januari nanti. Ramsdale kehilangan tempatnya kepada penjaga gol utama pasukan Arsenal selepas kehadiran David Raya dilihat Arteta sebagai penjaga gol yang lebih dinamik daripada segi build up play yang sedang mereka lakukan pada ketika ini. Arteta juga memberitahu kepada Ramsdale supaya sedikit bersabar dengan keadaan ini, dan situasi sudah pasti kelihatan berbeza menjelang bulan Mac nanti. Ramsdale kini sedang dikaitkan dengan Newcastle United selepas penjaga gol utama pasukan tersebut yang juga rakan pasukannya di England telah mengalami kecederaan semasa menentang pasukan Manchester United tempoh hari. Kita lihat sedikit keputusan perlawanan Liga Juara-Juara Asia yang telah berlangsung pada awal pagi tadi. Aksi kumpulan Al-Ittihad menang tipis 2-1 ke atas pasukan Sepahan. Kumpulan D, Al-Hilal menang 2-1 ke atas pasukan Nasaji. Mumbai City tewas 1-2 kepada pasukan Nafbahor Nambangan. Al-Ittihad teruskan rentak cemerlang mereka. Al-Ittihad meneruskan rentak cemerlang mereka apabila berjaya menghabiskan peringkat kumpulan Liga Juara-Juara Asia dengan kemenangan 2-1 ke atas pasukan Sepahan pada awal pagi tadi. Al-Ittihad yang turun tanpa kelibat Karim Benzema tidak perlu menunggu lama untuk memastikan mereka berada di depan menerusi penyerang mereka, iaitu Saleh Al-Jama'an pada minit ke-14. Sepahan kemudiannya berjaya menyamakan kedudukan pada awal babak kedua. Jota telah memastikan kemenangan milik mereka melalui jaringan kemenangan dilakukan olehnya pada minit ke-69 hasil bantuan Abdul Razak Hamdallah. Al-Ittihad menutup kempen kali ini dengan 5 kemenangan dan sekali kalah untuk memastikan mereka mara ke peringkat seterusnya selaku juara kumpulan. Al-Hilal tidak berapa masalah untuk tundukkan pasukan Nasaji. Pasukan kedalang pengurus yang berasal daripada Portugal, Jorge Jesus, menutup kempen peringkat kumpulan kali ini dengan kemenangan 2-1 ke atas pasukan Nasaji pada awal pagi tadi. Beberapa pemain utama mereka direhatkan dalam perlawanan ini selepas slot untuk ke peringkat seterusnya. Awal-awal lagi sudah pun ditempah oleh mereka sebelum ini. Mereka berjaya di depan menerusi Michael seawal minit ke-4, hasil bantuan daripada Muhammad Al-Buraid. Gol ke-20 hasil jaringan daripada Salim Adafsari pada minit ke-54 yang dibantu oleh Abdullah Al-Hamdan. Nasaji cuba merapatkan jurang menerusi jaringan Mahmud pada minit ke-77, tetapi sudah terlewat untuk mereka cuba bangkit mengatasi pasukan tuan rumah. Kita ke perkembangan jendela perpindahan pemain di Eropah. Newcastle mahu dapatkan David De Gea. Newcastle dilaporkan sedang cuba melakukan perbincangan untuk mereka cuba mendapatkan bekas penjaga gol utama pasukan Manchester United, iaitu David De Gea. Keadaan ini berlaku berikutan kepada penjaga gol utama mereka, iaitu Nick Pope, yang mengalami kecederaan pada bahunya ketika mereka menang 1-0 ke atas pasukan Manchester United. De Gea masih lagi belum mempunyai sebarang kelab sejak tamat kontrak kepada pasukan Manchester United pada musim panas yang lalu. Bagaimanapun masih belum memberikan apa-apa respons setakat ini. Manchester United sedia lepaskan Sancho pada nilai 26 juta pound sahaja. Manchester United bersedia untuk melepaskan pemain sayap mereka, Jadon Sancho pada nilai 26 juta pound kepada pasukan Juventus dan akan membenarkan Donny van de Beek untuk menyertai mereka secara pinjaman pada bulan Januari nanti. Dengan wang hasil penjualan Jadon Sancho nanti, membolehkan mereka untuk cuba membawa masuk pemain pertahanan pasukan Nice, iaitu Jean-Claude Todibo. Bayern mahu lanjutkan kontrak Thomas Muller. Bayern Munich menjangkakan mereka akan mendapat persetujuan dengan pemain veteran mereka, iaitu Thomas Muller untuk melanjutkan setahun lagi kontraknya di sana. Ini akan menutup peluang pasukan Manchester United untuk cuba mendapatkan pemain tersebut. Marcos Alonso akan berhijrah lagi. Marcos Alonso sudah menyedari yang pasukan Barcelona akan melepaskannya secara percuma pada penghujung musim nanti, dengan dia berkemungkinan besar akan kembali ke EPL ataupun pergi bermain di Arab Saudi yang sudi menawarkan gaji yang lumayan di sana.
Liverpool bersedia untuk berbincang dengan pasukan Napoli. Liverpool diberitakan sudah bersedia untuk melakukan perbincangan dengan pasukan Napoli bagi mendapatkan pemain tengah mereka iaitu Petr Zielinski. Pemain tersebut kini berada dalam tahun terakhir kontraknya bersama juara Serie A itu dan sudah menjadi sasaran Jurgen Klopp sejak tahun pertama dia bersama dengan pasukan Liverpool. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.